Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Soalan saya ialah soalan nombor 6. Terima kasih Yang Berhormat Seratuk. Puan Speaker, Kementerian Kesihatan komited bagi memastikan penyediaan fasilitis kesihatan yang optimum kepada rakyat termasuk kawasan luar bandar pendalaman di Sabah dan Sarawak. Pada masa kini, KKM telah menyediakan 24 hospital di Sabah dengan kapasiti 5,003 buah katil, manakala di Sarawak 23 buah hospital dengan kapasiti sebanyak 4,099 buah katil. Kesemua 47 buah hospital di Sabah dan Sarawak yang saya nyatakan ini adalah terdiri daripada hospital berpakar meja, minor dan hospital tanpa pakar yang menyediakan jalinan perkhidmatan kepakaran melalui 6 buah kluster hospital di Sabah dan Sarawak. Perkhidmatan secara kluster ini bertujuan untuk membolehkan penyampaian perkhidmatan kepakaran dapat diberikan lebih meluas kepada rakyat termasuk ke hospital-hospital daerah tanpa pakar di kawasan luar bandar. Selain itu, bagi perkhidmatan kesihatan primer pula, KKM telah menyediakan 300 buah klinik di Sabah dan 240 buah klinik di Sarawak yang terdiri daripada klinik kesihatan ibu dan anak dan klinik desa. Selain itu, pasukan kesihatan bergerak juga turut disediakan bagi memberikan akses ataupun capaian kepada perkhidmatan kesihatan ke kawasan yang lebih terpencil. Namun begitu, tidak dapat disangkal sememangnya masih terdapat jurang dalam penyediaan fasilitis kesihatan di negeri Sabah dan Sarawak, khususnya di kawasan pendalaman. Antara pendekatan yang diambil oleh KKM untuk menangani isu ini adalah melalui yang pertama, memberi fokus untuk menaik taraf hospital-hospital dan klinik sedia ada bagi menyokong dan membekasarkan peluasan program kluster kepada lebih banyak hospital. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian penggantian atau menarik taraf fasilitis klinik daif supaya dapat menyediakan persekitaran klinik yang lebih selamat dan selesa. Dan yang ketiga, menyediakan klinik kesihatan dengan reka bentuk piawaian yang lebih komprehensif dilengkapi dengan sick bay, X-ray dan bilik bersalin sebagai option kepada pembinaan sebuah hospital dan klinik di kawasan pedalaman. Kepada Yang Berhormat Seratuk, sedia maklum, pada masa kini terdapat sebuah hospital di Parlimen Seratuk dan juga hospital dan juga masyarakat di Seratuk bergantung dengan Jabatan Pesakit Luar dan juga klinik kesihatan yang terdekat adalah klinik kesihatan Nangga Atoi. Bagi meningkatkan lagi perkhidmatan kesihatan di Seratuk, KKM mempunyai perancangan untuk membina sebuah klinik kesihatan jenis 4 dan juga ketika ini kami masih lagi dalam proses mengenal pasti tapak yang bersesuaian. Sekian, terima kasih. Seratuk. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang komprehensif itu tadi. Kekurangan klinik kesihatan di luar bandar Sabah dan Sarawak memang menjadi penghalang untuk menaikkan taraf kesihatan penduduk luar bandar. Ditambah lagi dengan keadaan klinik daif, kekurangan ubat dan pakar kesihatan. Di Parlimen Seratuk contohnya, klinik Nyabur, klinik Nangga Budu amatlah daif. Klinik Nangga Budu menghadapi masalah ketiadaan rumah untuk doktor, ketiadaan kenderaan atau ambulan yang sesuai untuk membawa pesakit ke hospital Seratuk. Soalan saya ialah, berapakah bilangan klinik daif di Sabah Sarawak dan bilakah klinik Nyabur dan klinik Nangga Budu ini dinaik taraf diganti dengan bangunan konkret? Juga apakah inisiatif kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai pakar perubatan ditempatkan di luar bandar di Sabah dan Sarawak? Dan Timbalan Menteri boleh memberi jawapan secara bertulis untuk lebih keperincian. Terima kasih. Seperti yang saya nyatakan, di Sarawak kita mempunyai 244 buah klinik yang beroperasi dan juga memang diakui sebahagian besar di pendalaman dan juga di luar bandar kita mempunyai klinik-klinik yang sangat daif. Dan ketika ini melalui belanjawan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ketika ini kita diluluskan sebanyak 36 buah klinik dengan anggaran 8.5 juta dan juga saya akan memberikan jawapan secara bertulis sekiranya klinik-klinik yang berada di Parlimen Seratuk disenaraikan. Dan juga ketika ini kita juga di dalam proses untuk memberikan akses klinik yang bermaruah kepada rakyat di Sabah dan juga Sarawak. Ketika ini kita mempunyai hampir 5 klinik dalam pembinaan seperti Lubuk Antu, Julau, Serian, Lawas dan juga Darul. Dan juga kita telah mengenal pasti hampir 16 buah
lokasi ataupun daerah-daerah di Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai perkhidmatan klinik kesihatan dan bergantung jabatan pesakit luar, dan juga di Sabah turut mengalami masalah dan yang sama, dan juga negeri yang besar seperti di Pahang turut mengalami isu-isu klinik yang sangat berbeza dengan apa yang dialami di Semenanjung Malaysia. Dan juga keperluan klinik-klinik ini akan kita berikan tumpuan yang khusus, dan seperti apa yang saya jawab pada soalan yang sebentar tadi, kita berharap agar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan akan meneruskan peruntukan khusus bagi meningkatkan dan juga menaik taraf fasilitis klinik kesihatan di pendalaman dan juga di luar bandar. Terima kasih Puan Speaker. Bandar Kuching. Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang terperinci tadi. Saya nak tanya dua soalan. Soalan pertama, Timbalan Menteri banyak ceritakan tentang infrastruktur, tetapi satu perkara yang lagi penting adalah tenaga kerja atau software. Kami membaca statistik di mana contohnya di Sarawak cuma 45% daripada klinik luar bandar yang dikendalikan oleh seorang doktor. Jika boleh, jawapan bertulis klinik-klinik mana di kawasan luar bandar yang tak ada doktor, dan juga apakah langkah-langkah seperti yang ditanya oleh Seratus, apakah langkah-langkah Kementerian Kesihatan untuk membagi insentif kepada pekerja kesihatan untuk bekerja di kawasan pedalaman. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kepada Yang Berhormat Seratuk berkenaan tentang soalan berkenaan tenaga kerja, dan juga Yang Berhormat Bandar Kuching, satu persoalan yang baik dan juga satu persoalan yang mungkin ahli-ahli di dalam Dewan ini perlu memperkasakan dalam perbahasan berkenaan tentang kekurangannya doktor-doktor untuk pergi ke kawasan-kawasan luar bandar. Dan juga saya akan berikan satu jawapan bertulis yang khusus berkenaan tentang kekurangan doktor-doktor di Sarawak, dan juga saya ingin menyatakan di sini antara langkah-langkah yang telah difikirkan oleh KKM adalah pada ketika ini untuk membolehkan pegawai-pegawai perubatan terutamanya doktor untuk pergi berkhidmat di Sabah dan juga Sarawak adalah mereka sekurang-kurangnya disediakan penempatan ataupun kuartus yang bermaruah, kuartus yang cukup lengkap untuk mereka berkhidmat di kawasan luar bandar. Maka di pihak KKM ketika ini sedang berusaha untuk mendapatkan peruntukan yang khusus bagi naik taraf kuartus-kuartus, dan juga pada tahun ini kita ada sedikit peruntukan tersebut walaupun tidak mencukupi. Dan juga selain daripada itu, kita sedang berbincang dengan kerajaan-kerajaan negeri, mungkin di dalam satu skala MA63 dalam ruang lingkup tersebut kita memohon agar kerajaan negeri juga membantu dari sudut penyediaan infrastruktur dan juga memberi perks dengan izin ataupun sedikit keistimewaan ataupun insentif kepada doktor-doktor yang mungkin mahu berkhidmat di kawasan luar bandar, kerana ketika ini kebanyakan pegawai-pegawai perubatan cenderung untuk menolak untuk berkhidmat terutama sekali di kawasan pendalaman dan juga di kawasan luar bandar. Itu adalah senario yang jelas ketika ini. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Lim Lik Eng, Kepong.